Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 15 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Sarawak merancang untuk mempromosikan pertanian rumah hijau di seluruh negeri di bawah rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, terdapat 12 lokasi di Sarawak telah dikenal pasti untuk menjayakan konsep pertanian tersebut. Selepas mengadakan lawatan ke stesen pertanian Tarat di Serian, beliau menambah rancangan pertanian rumah hijau itu akan menggabungkan penggunaan teknologi terkini seperti teknologi Internet of Things IoT dan dijangka menelan belanja RM280 juta. Ujarnya stesen pertanian bersepadu Rampangi akan menjadi model kepada pelaksanaan projek itu nanti. Sementara itu, Datuk Amar Douglas juga mengatakan kawasan stesen pertanian Tarat telah dikenal pasti sebagai salah satu kawasan untuk projek pertanian rumah hijau yang dijangka memerlukan belanja sekitar RM25 juta. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 178 kes baharu COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media pada Ahad memaklumkan kes-kes terbaru yang dicatatkan itu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 12,451 kes. Daerah-daerah yang dikesan merekodkan kes-kes positif adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBNS turut mengisytiharkan satu lagi kluster baharu di daerah Song Kapit iaitu kluster Bergalak Song. Kluster ini merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan di sebuah penempatan kem pembalakan di kawasan Sungai Bergalak, daerah Song Kapit. Laporan seterusnya, program suntikan vaksin COVID-19 fasa pertama bagi petugas Barisan Hadapan telah dijalankan di Dewan Suara Sri Aman pada Ahad. Program vaksinasi bagi program imunisasi ini turut melibatkan kaki tangan Hospital Sri Aman, Klinik Kesihatan Sri Aman dan Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Ketika ditemui UKAS, rata-rata penerima menzahirkan perhargaan di atas pemberian vaksin tersebut dan mengajak orang ramai tampil mendaftar untuk menerima vaksin berkenaan. Untuk rakan-rakan yang belum, jangan takut, jangan patah semangat, kita jaga kita untuk diri kita pun dan semua untuk rakyat Malaysia. So, hashtag kita jaga kita. Aku rasa gagal, pihak megah aku harap semua aku boleh ambil vaksinnya, anak takut, anak irau, kapan maka kita itu umur dah lebih mesti penyakit, pandai mesti kesan buat kumpul. Jadi aku harap semua boleh rantai, register, Pak My Sejahtera, ambil vaksin COVID-19. Perasaan gembira sebab inilah yang ditunggu-tunggu kita sebagai rakyat Malaysia. So untuk orang di luar sana jangan ada rasa takut kerana vaksin ini pilihan anda. Anda pilih vaksin ataupun COVID. So tiada pilihan. Kita mesti jaga kita. Dianggarkan jumlah penerima vaksin yang menerima vaksin fasa pertama di kawasan tersebut adalah seramai 798 orang. Berikut pula, skuad kasih sayang wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Belingan meneruskan usaha murni menyantuni warga emas di Saribas. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, program skuad kasih sayang tersebut digiatkan sejak dari tahun lepas dengan memfokuskan usaha membantu golongan warga emas dengan memberikan sumbangan seperti kerusi roda. Tambahnya, mereka telah membuktikan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas khususnya di Dun Saribas. Beliau berkata demikian ketika mewakili skuad kasih sayang wanita PBB Kampung Belingan menyerahkan bantuan kerusi roda kepada 3 orang penerima di Kampung Hulu dan Kampung Hilir Belingan, Saribas. Sedikit laporan sukan. Skuad Evolution FC muncul juara Karnival Futsal PBBS Piala YB Aula Dris 2021 selepas menewaskan cabaran pasukan Kasorga FC dengan jaringan 2-1 dalam aksi final yang berlangsung di Arena Sri Nancy Simunjan pada petang Ahad. Menerusi kejayaan itu, Evolution FC membawa pulang wang tunai sebanyak RM800 berserta piala dan medal, manakala naib juara pula membawa pulang wang tunai sebanyak RM600 juga berserta piala dan medal. Manakala tempat ketiga dimenangi bersama oleh pasukan Gedong V dan Kemser dengan membawa pulang wang tunai RM300 dan piala. Bagi kategori wanita pula, gelaran juara disandang oleh pasukan UGFC selepas mengalahkan pasukan di Samarahan FC menerusi penentuan tendangan penalti selepas perlawanan berakhir seri 1-1.
Pasukan BNFH FC dan Emmanuel UTD FC pula dinobatkan sebagai pemenang bersama bagi tempat ketiga. Berucap ringkas dalam program penutupan dan penyerahan hadiah kepada pasukan pemenang, Adun Simunjan Aula Dris berharap Karnival Futsal tersebut berjaya mencungkil bakat-bakat baharu dalam sukan futsal dan diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Jelasnya penganjuran Karnival Futsal kali ini amat mencabar kerana diadakan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Saya mengharapkan Persatuan Bola Sepak Bahagian Semerahan akan dapat menunjukkan bakat-bakat di mana kita nanti akan mewakili bahagian-bahagian kita dan semoga kita dapat bersaing dengan bahagian-bahagian yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.